Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Khadir antara realiti dan dongeng karangan Syekh Muhammad Khair Ramadan Yusuf diterjemahkanlah. Okey. Perbahasan ketiga kita ni perbincangan di komentar lah tentang hidup, masih hidup lagi atau telah wafat tu dah bahlah. Mengikut pendapat Syekh ni dah. Ataupun macam-macam lah dah. Okay, pertama, sebagai orang yang berpendapat bahawa Khadir masih hidup sehingga sekarang telah menggunakan dalil istishab, iaitu kembali kepada hukum asal untuk menguatkan hujah mereka. Asal-asal hidup tak mati. Kalau asal yang mati tak hidup. Nah, asal hidup tak mati. Dia kata, ianya bermaksud oleh kerana telah dipastikan sebelum ini dengan dalil bahawa Khadir telah hidup, maka hukum itu dikekalkan dah. Sehinggalah wujudnya dalil baru yang menyangguh dalil sebelum ini tak. Kena ada dalil mati ni tak. Tetapi sehingga sekarang kewujudan dalil baru itu satu pun tidak berlaku. Rujuk Ruhul Ma'ani jilid ke-15 surat 323 ni. Komentar dia. Sesungguhnya kaedah istizhad yang diakui sebagai sebahagian daripada sumber perundangan hukum furu', hukum fiqh ni tak, dan yang menjadi perselisihan di kalangan mazhab telah menjangkau penggunaannya sehingga kepada banyak perkara, termasuklah kepada masalah seumpama ini tak. Habis kagak guna kaedah ni tak. Al-Alsi berkata, kamu semua mengetahui bahawa ianya menjadi hujah di sisi Imam Syafi'i. Imam Muzani, anak murid Imam Syafi'i itu. Beliau ialah Ismail bin Yahya al-Muzani, sahabat Imam Syafi'i daripada Mesir, seorang yang zuhud, alim dan kuat hujahnya. Merupakan salah seorang imam terkemuka mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, al-Muzani pembela mazhabku dah. Jadi sambung-sambung mazhab Syafi'i ni start dengan Mukhtasar Muzani dah. Mukhtasar Muzani itulah dia syarah pula dia. Nihatul Matlab lah, Imam Juwaini, macam-macam lah. Lepas tu dah timbul syarah Mukhtasar. Jadi tidak daripada kitab Al-Umur, daripada kitab Mukhtasar Muzani tu dah. Lepas tu timbul pula mazhab kedua ni, kedua Imam Nawawi dah. Tunggak mazhab Mukhtasar Minhajut Talibin, Minhajut Talibin tu disyarah pula ulama banyak berpuluh beratus tahun lah kita syarah pada Minhajut Talibin banyak sangat. Lepas tu ada juga Mukhtasar Muzani dah. Lepas habis Mukhtasar ni timbul Minhajut Talibin. Dia kata apa? Dan jika dia berdebat dengan syaitan, maka dia akan menang. Di antara kitab karangannya ialah Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, Al-Mukhtasar Muzani dan Al-Targhib fil Ilmi. Lihat A'lam jilid 1 muka 39. Banyak lagi nak kitab dia, kitab dalam akidah pun ada lah. Jadi dia istishab ni menjadi hujah bagi Imam Syafi'i, Muzani, Abu Bakar As-Sayrafi. Siapa dia Abu Bakar As-Sayrafi? Iaitu Muhammad bin Abdullah, salah seorang ulama kalam dan ulama fiqh mazhab Syafi'i. Berkata Abu Bakar Al-Qaffal mengenainya, beliau orang yang paling unggul ilmunya dalam bidang usul fiqh selepas Imam Syafi'i. Di antara kitab karangannya ialah Al-Bayan fi Dalail Al-I'lam ala Usul Al-Ahkam dalam bidang usul fiqh, dan kitab Faraid dia. Wafat pada tahun 320 Hijrah. Lihat Al-Adam jilid ke-6 surat 24. Ada itu Abu Bakar As-Sayrafi. Dalam setiap perkara sama ada dari segi menafikan hukum atau mensabitkannya setelah dapat dipastikan dalilnya. Guna banyak perkara, nak guna kaedah al-yakin la yazul bisyak kau ataupun al-aslu, guna asal lah, kaedah asal yang adalah kaedah fiqhnya lah. Mengikut pendapat kami pula, iaitu mazhab Hanafi, yang selari dengan pendapat ulama kalam, sungguhnya istishab ini mengandungi hujah-hujah yang ringkas. Ia tidak sesuai untuk mensabitkan hukum suatu perkara, tapi yang sesuainya hanya untuk menafikan hukum saja. Itu pendapat mazhab Hanafi. Maknanya sabit iaitu tidak sabitnya hukum itu mengikut pandangan Imam Syafi'i, dan mereka yang sehaluan dengannya ialah hendaklah ianya bersandar kepada tidak ada dalilnya. Asal tidak adanya hukum itu akan berproses sehinggalah nyata wujudnya dalil yang boleh melahirkan hukum. Maka orang yang hilang akan mewarisi harta pusaka di sisi mazhab Syafi'i, tetapi tidak di sisi mazhab kami Hanafi dah. Kerana pewarisan harta pusaka termasuk dalam bab menetapkan satu hukum berdasarkan dalil. Jadi orang hilang dah, dia ni anak kau nak terima pusaka, tiba-tiba tak tahu, nak kata mati tak tahu, nak kata hidup pun tak tahu juga dah, hilang dah. Jadi dia anggap masih ada lah. Mazhab Syafi'i gitulah. Jadi dia kena ada gear, dia kena simpan juga lah. Siapa yang mari dia, orang lain tu bagi orang lain, hak dia tu tak boleh ambil lagi dah.
Oleh kerana tidak ada dalil kewujudan orang yang hilang itu, maka orang yang hilang itu tidak boleh dihukumkan layak menerima harta pusaka mengikut mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi tak ada, tak terima. Mazhab Hanafi Syafi'i kira ada dah. Pendalilan ulama Hanafi dengan menggunakan kaedah istishabnya tersendiri dalam menetapkan hukum hidupnya Khadir sehingga ke hari ini, dan hidupnya telah diyakini tidak juga akan terlepas juga walaupun sedikit daripada keraguan ianya juga mungkin telah mati. Dah. Asalnya hidup kan asalnya mati itu bicara. Bahkan pendalilan oleh ulama Syafi'i dengan menggunakan kaedah istishabnya tersendiri juga akan membawa kepada natijah seperti yang diperolehi oleh ulama mazhab Hanafi tadi dah. Mazhab Hanafi tadi, Timur Sakut tadi, orang itu asalnya tak ada. Asalnya bukan asalnya, dia asalnya tak ada. Mazhab Syafi'i itu orang itu telah tak mati, asalnya ada dah. Tak yakin mati dah. Tak tidur. Asal hak mana asal guna asal ni lah. Begitu juga ni Nabi Khadir ni hidup ke mati dah. Asal hidup ke asal mati dah. Berdasar kepada kaedah mazhab Hanafi yang memutuskan hanya sah menjadikan istishab sebagai dalil jika tidak ada zon bahawa Nabi Khadir tidak ada, maka hukum adat telah memutuskan bahawa anak Adam tidak akan hidup dalam tempoh masa yang begitu lama. Yang kali ikut kaedah ni, ikut istishab. Kaedah dia bukan kaedah dia hidup. Kaedah dia asal manusia ni hidup dia antara 60 hingga 100 gitu je dah. Dia tak akan lebih daripada 950 tahun macam Nabi Nabi Nuh nak. Gitu kaedah dia asal. Justru itu dengan menggunakan kaedah istihab secara tersebut, maka hendaklah diputuskan bahawa Nabi Khadir telah mati. Kena kali ikut sebenar istishab, bukan kata asal saja hidup, tak mati lagi tak ada dalil. Kaedah dia asal manusia ni akan mati. Dah. Kena ada dalil khusus mengatakan dia masih hidup. Dah. Dia akan hidup mati. Keadaan biasa lah macam manusia lain. Kerana timbul rasa zon dengan menggunakan hukum adat tadi bahawa Khadir telah mati. Oleh itu juga setengah-setengahnya ada ulama yang mengatakan bahawa adat itu merupakan satu dalil mu'tabar. Hukum adat dah. Ruhul Ma'ani jilid 5 muka 138. Hukum adat ni hukum kebiasaan dah. Waktu kita pakar dah. Hukum uruf, kaedah biasa manusia ni hidup senama. Tadi kaedah dia mati pun biasa lah selagi tak ada dalil mengatakan hidup. Itu lebih tepat guna istishab, bukan asal-asalnya. Manusia hidup dah. Nabi Khadir hidup kalau gitu tak? Hidup laka lah tak nenek kita. Kalau kita tak tahu mati mana kat hilang mana. Hidup lagi dah. 1000 tahun hidup lagi tak nenek kita dah. Pakai bawah tu dah. Yang kedua, sebahagian mereka berpendapat bahawa firman Allah Ta'ala yang berbunyi atainahu rahmatun min indina, artinya kami berikan kepadanya berapa banyak bentuk rahmat daripada sisi kami, adalah menunjukkan kepada panjang umurnya Khidir. Jadi rahmat tu bermaksud hidup tak mati-matinya. Komentar pendapat ini telah ditolak dengan bahawa pentafsiran sebegitu diasaskan pada pendapat yang mengatakan bahawa dia dipanjangkan umur. Rahmat itu masuk panjang umur. Justru itu, jika boleh diterima pendapat dia telah dipanjangkan umur, maka penafsiran di atas tadi juga boleh diterima. Kata pakar waktu dah. Rujuk Ruhul Ma'ani juga dah. Kalau kita kira rahmat tu luah, mati pun rahmat. Mati dari kubur pun terima nikmat dari kubur pun dah. Atau alam barzakh, kira rahmat juga dah. Kalau nak kira, tidak jelas juga dah. Yang ketiga, sungguhnya Ibn Hazm Az-Zahiri bagi menunjukkan bahawa Khadir telah mati menggunakan firman Allah SWT. Rujuk surah Al-Hazab ayat 40. Walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Artinya tetapi Muhammad adalah seorang Rasul dan penyudah segala Nabi. Al-Faslu fil milal wal nihal wal ahbar wal nihal jilid 4 muka 180. Kitab dia lebih kurang macam kitab Al-Baghdadi dah. Milal wal nihal. Jadi bab firaq lah. Dan sabda Rasulullah SAW yang berarti tidak ada lagi Nabi selepas aku. Kata Ibn Hazm, bagaimana seorang Muslim boleh mengharuskan kenyataan bahawa seorang Nabi masih hidup di bumi ini selepas kematian Rasulullah SAW? Bolehkah Nabi yang telah dikecualikan oleh Rasulullah SAW telah disebutkan dengan jelas dalam hadis-hadis yang sahih bersanad seperti Nabi Isa yang akan turun pada akhir zaman sahaja dah. Begitulah. Tadi Nabi akhir zaman lah. Nabi Isa saja ada dalil yang sahih dah. Salah tak jelas. Nak jadi akidah keyakinan baru masih hidup. Payah dah. Ambil liyah ke apa hadis tak sahih belaka dah. Komentar Syekh Ismail Haqqi dalam tafsirnya berkata, iaitu seolah-olah ini sebagai satu jawapan balas ke atas dalil Ibn Hazm seperti ini. Ada pendapat sebagai ulama yang mengatakan tidak harus Khadir itu kekal hidup kerana tidak ada lagi Nabi selepas Nabi kita. Maka kata-kata seperti ini tidak boleh diterima pakai kerana Khadir tidak pernah menjadi Nabi selepas Nabi kita.
Tak dah. Tak setahan dah. Lepas Nabi kita ada Nabi dah. Bahkan ianya berlaku sebelumnya lagi. Seperti Nabi Isa AS. Dia dikekalkan hidup oleh Allah Ta'ala kerana hikmah dan rahsia tertentu. Sehinggalah kesan Allah Ta'ala mengangkat Al-Quran daripada muka bumi ini dah. Dan Nabi Isa tu, ya ada tugas dia lah. Tugas dia untuk menghapuskan salib ke apa dah. Jadi dia di akhir zaman dah. Ruhul Bayan dah. Dalam konteks ini Ibn Hajar telah mengulas dengan berkatanya, maka wajib ditafsirkan penafian tidak wujud lagi Nabi selepas Rasulullah sebagai penafian yang bermaksud tidak akan berlaku lagi perlantikan Nabi baru. Daripada kalangan manusia, berlakunya penafian, bukannya penafian terhadap kewujudan mana-mana Nabi telah dilantik sebelum ini. Al-Isabah. Kalau orang nak ulah gitulah. Jika empat dari mereka berpendapat bahawa Khadir telah mati juga berdasar kepada hadis yang berbunyi ma min nafsin manfusah al-yawma ta'ti 'alaiha mi'atu sanatin wa hiya hayyatun yawma iz. Artinya, tidak ada satu pun nyawa yang bernafas pada hari ini akan hidup lagi selepas ianya melalui tempoh masa selama 100 tahun. Ini banyak ulama guna hujah ni lah, ulama kata mati dah. Komentarnya termasuk Imam Bukhari lagi dah, peringkat awal. Komentar dalil ini telah ditolak oleh Imam Qurtubi dengan katanya tidak ada hujah bagi orang yang berdalil dengan hadis ini untuk membatalkan pendapat orang yang mengatakan sesungguhnya Khadir masih hidup. Kerana umumnya sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ma min nafsin manfusah, artinya tidak ada satu pun jiwa yang bernafas. Lafaz umum ini tidak boleh dijadikan bukti bahawa Khadir telah mati kerana lafaz umum ini boleh menerima perkhususan. Khusus gano tahu tak? Sebagaimana lafaz ini tidak merangkumi diri Nabi Isa AS kerana dia tidak pernah mati, tidak pernah dibunuh dan dia juga diberitakan hidup dengan nas Al-Quran beserta dengan tafsirannya. Dah inilah yang kata pun khususan contoh Nabi Isa dah. Nabi Isa tu tak apalah ada hadis sahih. Tu pada bahar maksud dia dah hidup dia kan dah. Ada kata dia macam tidur juga. Nah. Ada kata akak langit, ada kata bukan akak langit, roh dia dah angkat, tubuh dia ada lagi dia akan macam tidur lagi lah. Nah ni wallahu alam lah atau perbahasan ulama nak jabuinya ada dalil terang Nabi Isa ni ada Nabi Khadir ni cerita dalil mana mai banyak kan mimpi bukan mimpi lah jumpa ya qazah ke apa jumpa Nabi Khadir ni orang lain tak nampak ya nampak ni. Sebagaimana lafaz ini juga tidak mencakupi Dajjal kerana sesungguhnya dia masih hidup dengan dalil wujudnya al-jassasah ni. Jadi Jassasah ni itu binatang yang melata di muka bumi yang akan muncul pada akhir zaman. Dinamakannya pengintip kerana dia mencari maklumat untuk Dajjal. So lihat Jassasah ni maksudnya SB lah kata-kata tak. Mata-mata gelap. Sila lihat hadis mengenainya dalam syarah Sahih Muslim bagi Imam Nawawi jilid 18 muka 178. Jadi ia buat hujah dengan Dajjal hidup dulu pahala ni. Gitu juga Nabi Khadir. Demikianlah juga umum lafaz hadis tidak merangkumi Nabi Khadir AS walaupun dia tidak pernah dilihat oleh orang ramai, dia tidak pernah bercampur gaul dengan mereka. Tidak dilihat oleh ramai ni bukan orang kita kata tak jin kau tak. Kayak ada orang boleh nampak. Rujuk tafsir Qurtubi jilid 11 muka 42 dah. Di mana pernah ditanya tentang makna hadis ini, lalu dijawabnya maknanya ialah setiap jiwa bernafas yang ada bersamanya pada malam itu tidak akan kekal hidup selama 100 tahun, bahkan pasti mati sebelum itu. Maksudnya generasi di kurun itu akan terhapus dan akan muncul generasi baru pula. Kenyataan daripada Rasulullah ini juga dapat memutuskan angan-angan dan memendekkan cita-cita. Bukanlah maknanya bahawa tidak ada siapa pun yang hidup selepas itu lebih daripada 100 tahun. Wallahu'alam. Ni ikut Al-Masailul Mansurah halaman 104 karang Imam Nawawi. Tahu Wallahu'alam tak? Imam Bukhari mengatakan bahawa hadis ini tidak mewajibkan kematian Khadir pada zaman Nabi SAW, tapi difahamkan daripada makna zahirnya mewajibkan kematian Khadir hanya selepas berlalunya 100 tahun daripada masa ucapan Rasulullah SAW. Gitu pula kan. Kata mati lah, sampai 100 tahun mana pakai mati Nabi Khadir. Komentar Al-Hafiz Ibn Hajar telah menjawab pendapat Imam Bukhari itu dengan katanya, sesungguhnya kalau begitu maksudnya nescaya Khadir jika diandaikan masih hidup maka ketika ini tidak berada di atas permukaan bumi, bahkan berada di atas permukaan air. Memang dia di atas air bukan atas muka bumi dah. Atas muka bumi tak termasuk air kau dah. Gitu boleh juga dah. Dah. Sesungguhnya maksud hadis ini yang berbunyi akan mati semua yang bernyawa akan merangkumi hanya semua makhluk yang bernyawa yang dapat dilihat oleh manusia saja.
Semua makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia ini tidak akan mati. Jadi Nabi Khadir tu bukan manusia lagi dah. Tak dapat dilihat dah. Jadi ni tak nampak jadi roy. Rijal roy ke apa dah. Ahli nabah ke apa dah. Jadi ni ahli nabah ni semua kata mati dah tak wali mana dah. Apa pertahankan ada tak wali ni untuk selamat orang dah. Dia tak sibuk dengan soal jawab dengan malaikat, tak sibuk dengan nikmat dalam kubur, dia sibuk dengan apa? Duk tolong orang. Tak yolah dah. Gitulah. Dan Nabi Khadir ni yolah ke tak nampak. Tapi ada baik kata mati dah ruh Nabi Khadir ada dah. Ruh lain pun ada juga ni. Ruh tak nenek kita ada, bukan Nabi Khadir saja ada. Sebagai buktinya hadis ini tidak merangkumi para malaikat alaihissalam kerana mereka tidak dapat dilihat oleh manusia. Dah malaikat yalah tak nampak dah. Jin tak nampak. Nabi Khadir ni orang kedok. Kalau siapa tahan ni baik pendapat terima pendapat Nabi Khadir ni bukan manusia. Baru kita boleh terima pendapat lain. Kalau dia kata terima manusia enggak duk main right tu bukan manusia tu dah. Begitu juga zahir hadis ini akan mengecualikan para syaitan kerana mereka berterusan hidup sehinggalah sekarang walaupun ucapan Rasulullah SAW telah menjangkau lebih daripada 1000 tahun. Bernafas dah. Kata bernafas tu jin bernafas kata dah. Kita kira cara nafas lain bukan manusia tu. Iaitu Khadir telah dikecualikan daripada hadis ini sebagaimana syaitan dengan sepakat ulama. Fathul Bari jilid 6 310. Sepakat ulama tu syaitan bukan Khadir dah. Pengarang kitab Ruhul Bayan berkata, sungguhnya hukum daripada ucapan Rasulullah ini hanya ditujukan kepada kebanyakan sahabat yang ada pada malam itu sahaja, bukan ke semua sahabat. Pula dah. Ini kerana telah hidup selepas ucapan itu Salman, Ma'di Karib dan Abu Tufail selebih 100 tahun. Sedangkan mereka semua ini ada pada masa berlakunya ucapan dan perkhabaran daripada Rasulullah SAW ini. Ruhul Bayan dah. Ya, kalau saya dengar ni pendapat ni Ma'di Karib ni lebih daripada 100 tahun. Maksud dia hidup ni lepas Nabi kecek dah. Tapi kebanyakan ulama berhujahnya sahabat ni tak akan lebih daripada 100 tahun dah. Jadi kitab-kitab rijal melibatkan sahabat ni. Ya, wallahu a'lam lah. Kata Imam Al-Alusi, kenyataan hadis tersebut yang berbunyi orang berada di atas muka bumi secara zahirnya dan mengikut fahaman biasanya bermaksud penduduk bumi itu sendiri. Dan mereka yang mendiami bumi ni. Terserah itu tidak syak lagi dengan makna sedemikian bahawa ianya merangkumi sama ada penduduk bumi yang berada di atas lautan ataupun di atas di daratan. Ada kata atas lautan Nabi Khadir masa tu dah. Di atas darat. Kita kira keedah juga bumi ni termasuk atas darat atas laut tu bumi belakang dah. Laut tu bukan bumi. Gitulah. Dan terus itu juga jika difahamkan maksud hadis itu bahawa ianya hanya khusus kepada penduduk yang berada di daratan bumi sahaja, sudah pasti akan terkeluarlah daripada umum hadis tersebut ramai bilangan manusia. Dan akan menjadi lemahlah pentafsiran makna umum oleh orang berpendapat bahawa firman Allah Ta'ala yang berbunyi walau yu'akhidhallahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zahriha min dabbah. Dah. Surah Fatir ayat 45 merangkumi semua makhluk di lautan. Kerana zahir ayat ini seolah-olah ianya hanya merangkumi manusia yang berada di daratan bumi sahaja. Sedangkan penafsiran yang sahihnya mengikut para ulama tafsir tidak dilihat pada zahir makna ayat ini. Walaupun ayat di atas dia apa? Dia ayat di atas daratan zahriha zahriha dah. Jadi atas daratan tapi maksudnya ulama tafsir kata semua tu maksudnya atas darat, atas laut, super berlaku dah. Tidak dikira zahir saja dah. Cuba perhatikanlah pula kepada pendapat yang mengatakan bahawa Khadir semasa berlakunya sabda baginda tersebut sedang berada di udara. Tapi sebenarnya walaupun Khadir dia saat itu berada di udara, dia tidak terkecuali daripada sabda tersebut kerana dia juga dikira sebagai penduduk bumi juga. Di atas muka bumi juga hidup dah. Nah. Kalau kita terbang melompat sebentar. Dah, atas udara juga. Ataupun gatu atas pokok kayu dah. Dah. Kaki tak jejak bumi dah. Atas bumi juga. Kalau kira dah. Kata Imam Ibn Katsir, sungguhnya Khadir jika memang tidak sempat hidup sezaman dengan Rasulullah SAW sebagaimana yang dizangkan, yang disangkakan, kerana kuatnya hujah yang menunjukkan kematiannya, maka maksud hadis ini itu tak perlu dipersoalkan dan dimuskilkan lagi. Tapi jika diandaikan dia sempat hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, maka sekarang dia tentunya sudah mati dan tidak wujud lagi kerana dia juga termasuk dalam keumuman hadis itu 100 tahun lah.
Disebabkan tiada satu dalil pun daripada hadis sahih yang mengecualikannya daripada umum hadis itu. Allah a'lam dah. Itu mengikut Bidayah wan Nihayah jilid 1 buku surat 336. Itulah sebagai komentar. Yang keenam, jika dikatakan sungguhnya Khadir juga menghadiri peperangan bersama Rasulullah SAW tetapi tidak ada siapa pun yang melihatnya. Ada kata gitu dah. Bukan orang je dah. Malaikat ke apa je dah. Jadi komentar dan jawapan pada persoalan ini ialah pada asalnya anda yang tidak logik ini tidak perlu cuba dianda-andakan. Melainkan jika di sana memang ada dalil yang memberitakannya secara jelas ni. Lebih-lebih lagi, jadi tadi ada hadis itu jelas Nabi kata Nabi Khadir ada dah, tak ada. Lebih-lebih lagi, apakah untungnya bagi Khadir menyembunyikan dirinya sedangkan menzahirkan diri itu dalam peperangan bersama-sama Rasulullah SAW akan mendapat sebesar-besar pahala. Akan mencapai setinggi-tinggi martabat dan akan menampakkan kehebatan jizatnya. Nah, jadi lebih besar manfaatnya kalau dia tunjuk ni. Dia main roik gitu, baik malaikat saja tak payah dia ni. Pada gapo dia nak. Pergi orang lain tak nampak dia. Baik malaikat tu. Ataupun terimalah Khadir tu malaikat benar bukan manusia. Dia cerita. Lah ni masalahnya digunakan oleh golongan sufi, tasawuf ke apa ni. Untuk royak seolah-olah nak Khadir ni bukan Nabi dan dia darjat Tok Wali. Tok Wali lebih hebat daripada Nabi untuk main buah tu dah. Itu masalahnya dah. Kalau senang terima Khadir tu bukan manusia, malaikat kau jin kau dah senang cerita pula dah. Barulah main buah yang dia terima. Ni manusia ni main roik-roik semuanya. Tapi Khadir ni mati dah. Roh dia dah. Mari jumpa ni roh dia. Logik dah sikit dah. Walaupun sebenarnya roh ni tidak pergi ikut dia sedar dah. Dia ada laluan dia dah. Ada tempat dia pergi. Bukan nak klik kapur, klik rumah ikut orang. Dia tolong orang pula dah. Dia ngajar orang dah. Tu ada jin dah. Waktu itu kata dah pendapat. Alah, Khadir ni yang dapat hidup ni. Kalau sungguh hidup pun tak ada beza. Kita terima pendapat tu dah. Dia akan menyebabkan banyak khurafat, ajaran sesat berhujah dengan dia. Menyebabkan banyak manusia yang lebih ramai tersesat dengan pendapat yang kata Khadir hidup lagi. Wallahu a'lam. Setakat tu sikit perbincangan kita, tersambung kali pula. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.